pada zaman yang serba moden ini, golongan wanita adalah antara yang menghadapi banyak cabaran, terutama di beberapa buah negara tertentu. Perkara ini menghalang potensi dan pembangunan kejayaan mereka. Ada banyak negara yang sedikit sebanyak menyukarkan golongan wanita. Contohnya negara Yaman. Negara Yaman tidak membenarkan wanita untuk mengakses kepada kemudahan rawatan dan perubatan tanpa kebenaran lelaki seperti ayah, adik-beradik dan suami. Selain itu di Arab Saudi, wanita tidak boleh berkahwin, melancong dan mendapatkan pendidikan tinggi tanpa kebenaran lelaki. Namun pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh wanita-wanita di negara Mesir. Seperti yang kita sedia maklum, Mesir merupakan sebuah negara yang terburuk untuk hak-hak wanita di dunia Arab. Mereka mengamalkan norma sosial atau norma budaya yang kebanyakannya mendiskriminasikan kaum wanita. Antaranya adalah seperti kahwin paksa dan perdagangan wanita. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa ini akan membahayakan golongan wanita di sana. Contohnya di luar Kairo, aktiviti seperti perdagangan dan kahwin paksa ini giat dan aktif dilaksanakan. Dan perkara ini juga menyebabkan Mesir berada di peringkat yang terbawah berbanding negara-negara Arab yang lain. Seterusnya pula adalah berkenaan dengan gangguan seksual. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyatakan bahawa sebanyak 99.3% golongan wanita dan anak-anak di Mesir menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Yang ketiga pula adalah berkenaan dengan kedudukan wanita dalam dunia politik dan kerjaya. Kedudukan wanita dalam dunia ini adalah sangat terbatas dan terkawal. Malah bukan itu sahaja, hak-hak mereka dalam menuntut harta juga ditindas dan diketepikan. Yang terakhir pula adalah yang keempat, di Mesir, golongan wanita tidak dibenarkan untuk membawa kereta. Namun, pada tahun 2018, wanita telah mendapat keizinan untuk memandu kereta dan seramai 120 orang wanita telah mendaftar pada ketika itu. Seterusnya ialah cabaran ataupun isu yang dihadapi oleh wanita Mesir. Yang pertama adalah pendidikan. Wanita-wanita Mesir ini hanya diajar membaca dan juga menulis saja. Selain itu mereka juga diajar memintal, menenun dan juga menjahit kain. Ini membuktikan bahawa terjadinya diskriminasi wanita di dalam kalangan masyarakat orang Mesir. Yang kedua adalah pekerjaan domestik. Menurut tradisi masyarakat Arab, pola pekerjaan meletakkan tanggungjawab mutlak kepada lelaki untuk mencari nafkah, sedangkan wanita hanya terlibat dalam sektor domestik dan juga urusan rumah tangga. Fenomena masyarakat Mesir ni, dia masih memandang pendapatan yang dimiliki oleh si isteri yang berkerjaya adalah hak milik suaminya. Dan cabaran yang lebih besar lagi adalah si isteri tetap berkewajipan melakukan pekerjaan domestik selepas kembali ke rumah. Dan buruh wanita ini akan dipecat sekiranya berlaku kehamilan, dan di mana di rumah pula mereka ini diancam dengan penceraian sekiranya mereka tak menunaikan kewajipan dengan baik. Yang ketiga, perkahwinan. Undang-undang perkahwinan di Mesir ni dia membolehkan lelaki untuk menceraikan wanita ataupun isteri pada bila-bila masa sahaja tanpa sebab yang munasabah. Dan juga undang-undang perkahwinan kat Mesir ni dia memberi keizinan untuk berpoligami. Ini ditafsirkan sebagai isu bias dan juga membuka ruang kepada diskriminasi dan ketidakadilan dalam institusi perkahwinan. Jadi, sebenarnya dari segi langkah yang dilaksanakan bagi menangani segala cabaran yang dialami adalah sama di mana-mana negara sekalipun. Bagi Mesir, dari sudut pendidikan, sudah tentu kerajaan di sana akan memperkasakan lagi model pengajaran pendidikan hak-hak wanita Muslim khususnya.
Dalam model ini terdapat 3 elemen utama. Yang pertama adalah model nilai dan kesederhanaan, yang kedua adalah nilai akuntabiliti, dan yang ketiga adalah model transformasi. Daripada ketiga-tiga nilai ini sudah tentulah dipupuk dari seawal daripada peringkat prasekolah lagi sehinggalah ke awal alam universiti. Bukan itu sahaja, ilmu kemahiran seni bela diri turut didedahkan secara percuma demi keselamatan mereka. Dari sudut kerjaya pula, sudah tentu kita biasa terdengar diskriminasi yang berlaku terhadap wanita di tempat-tempat pekerjaan, seperti gangguan seksual, diskriminasi upah dan gaji dan sebagainya. Di Mesir, wanita juga turut dihalang dan dilarang untuk membawa kenderaan mereka sendiri pada suatu ketika dahulu. Namun, satu dasar telah pun diwujudkan dalam memperkasakan wanita dalam kerjaya dan memperuntukkan wanita sebagai pembuat keputusan dalam mana-mana sektor, khususnya sektor korporat. Dasar ini dilaksanakan bagi memartabatkan lagi kaum wanita dan mahukan golongan ini turut memajukan dan membangunkan negara mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang penambahbaikan yang perlu kerajaan Mesir lakukan untuk membantu ataupun menegakkan keadilan kepada golongan wanita yang sering ditindas di sana. Jadi, apakah penambahbaikan yang perlu pihak kerajaan lakukan? Okey, penambahbaikan yang pertama bagi kumpulan kami rasa pihak kerajaan di Mesir perlu menjadikan satu polisi ataupun mewajibkan kepada golongan wanita ini mempunyai ilmu pengetahuan. Sama ada ilmu pengetahuan daripada sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah ke peringkat universiti sekiranya keluarga mereka mampu. Dan sekiranya mereka dihalang untuk meneruskan pembelajaran akademik, mereka perlulah melaporkan kepada pihak kerajaan untuk pihak kerajaan mengambil tindakan. Kerana kita kena faham, melalui akademik adalah salah satu cara untuk memberikan mereka keyakinan diri untuk mereka tidak ditindas oleh golongan-golongan yang sering merasakan mereka lebih hebat berbanding dengan wanita ini. Itu adalah penambahbaikan yang pertama. Okey, jadi penambahbaikan yang kedua adalah pekerjaan domestik. Jadi apakah itu pekerjaan domestik? Kita kena faham, wanita di Mesir tidak diberikan peluang untuk mereka ini bekerja di peringkat yang lebih tinggi. Jadi, saya sarankan supaya pihak kerajaan ataupun NGO ataupun badan-badan berkanun di sana untuk menyediakan satu pekerjaan ataupun memberikan kepercayaan kepada mereka mengikut tahap-tahap akademik mereka supaya mereka ini boleh memegang apa-apa jawatan mengikut kelayakan mereka. Tidaklah mereka ini difokuskan untuk bekerja sebagai suri rumah tangga sahaja. Di situ menyebabkan mereka ini sentiasa ditindas kerana mereka dianggap tiada apa-apa. Mereka ini ibarat tank kosong yang tidak mempunyai sebarang ilmu. Melalui pekerjaan, mampu memberikan mereka ini satu keyakinan untuk membantu kepada wanita-wanita yang lain. Jadi poin saya yang terakhir adalah pihak kerajaan juga perlulah menghalang keluarga-keluarga mereka ini yang membenarkan anak-anak mereka untuk berkahwin muda. Kerana apabila berkahwin muda, mereka ini akan berada dalam lingkungan rumah tangga saja. Mereka tidak akan mempunyai apa-apa ilmu. Kahwin muda tidak salah, kita risau mereka ini tidak mempunyai masa depan cerah kerana kita risau mereka dianggap adalah tank kosong saja. Itu saja untuk penambahbaikan yang perlu dilakukan kepada kerajaan Mesir. Secara kesimpulannya, wanita-wanita di Mesir ini dikawal pergerakan mereka dan suka serta terhad dengan apa yang mereka mampu capai. Mereka berhadapan dengan banyak isu seperti isu-isu kahwin paksa, pemerdagangan wanita yang berlaku di luar Kairah, dan juga gangguan seksual. Jadi, kerajaan Mesir perlulah mencari jalan untuk menjadikan kehidupan golongan wanita di Mesir lebih baik. Mereka perlu menyediakan satu polisi yang lebih baik terhadap wanita seperti memudahkan dan membekalkan kepada mereka ilmu pengetahuan di setiap tahap agar hidup mereka lebih terjamin. Selain itu, kerajaan Mesir perlulah memberikan kepercayaan kepada golongan wanita untuk bekerja dan memegang jawatan dalam mana-mana bidang mengikut tahap-tahap dan kemampuan mereka.
Semua perkara ini perlulah dilaksanakan agar kehidupan golongan wanita di Mesir lebih baik, sejahtera dan terpelihara.